Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya kasihi staf pimpinan Masjid Qaryah Al-Qud, Tuan Imam, Tuan Bilal, JK Masjid, pegawai-pegawai masjid, serta tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan hidayahnya, dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini di masjid yang serba indah ini untuk kita bersama-sama menunaikan salat maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita tidak membuang masa, kita belajar ilmu fardu ain, iaitu ilmu fiqh menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala mazhab Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan yang serba sedikit usaha kita ini mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebelum kita meneruskan kuliah kita pada malam ini, kita niat iktikaf. Bagi siapa yang belum niat iktikaf, nawaitu iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi kita teruskan bincang kita seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni. Kita dah selesai membincangkan berkenaan dengan waktu solat. Waktu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dia macam mana nak menentukan kaedah pengiraan waktu solat tu macam mana? Adalah mengikut matahari. Dan takwim ni yang kita guna sekarang, takwim kalender tu adalah berdasarkan menggunakan matahari. Jadi kalau orang tanya, kita nak ikut matahari ke nak ikut takwim? Ikut matahari. Takwim ni sebagai panduan je lah. Sebab kebanyakan orang kita ni tak tahu nak tengok matahari macam mana, kan? Jadi oleh sebab itu takwim ni memudahkan kita untuk kita menunaikan solat pada waktunya. Akan tetapi sekiranya satu hari nanti tak ada takwim, macam mana? Jadi dah tahu menggunakan kaedah matahari. Jadi kena pacak apalah, batang ke, kan? Tengok matahari dan sebagainya. Tengok bayang-bayang. Kalau bayang sama dengan objek, masuk waktu asar. Kalau berbayang lebih sedikit, tergelincir matahari, masuk waktu zuhur. Jadi tuan-tuan dah tahu berkenaan dengan itu. Jadi senanglah. Apa-apa hal jadi, kan, kita tak tahu. Jadi kita dah dapat nak agak bila waktu masuk waktu solat. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan meneruskan pula berkenaan dengan waktu makruh bersolat. Jadi kita ni tak semua waktu kita boleh solat. Bila waktu yang dilarang ketika bersolat. Dan kalau kita bersolat pada ketika itu, apakah hukum dia? Hukumnya adalah pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i mengatakan makruh tahrim. Makruh ni dia ada dua. Makruh tanzih dan juga makruh tahrim. Makruh tanzih ni makruh yang ringan sikit. Manakala makruh tahrim ni dia nak hampir pergi kepada haram. Jadi makruh tahrim ni berdosa tak berdosa? Berdosa. Maknanya kata kalau orang bersembahyang pada waktu-waktu berkenaan, berdosa. Jadi kena hati-hati.
Itu adalah maksud makruh tahrim. Oleh sebab itu bila kita nak semayang, kita kena tahu waktu-waktu berkenaan. Boleh ataupun tidak kita solat pada waktu itu. Jadi antara waktunya ialah pertama ketika matahari rembang, al-istiwa. Makna kata kita dah belajar istiwa ni maksudnya apa? Matahari betul-betul dekat atas kepala kita. Terpacak matahari ni dekat atas. Lebih kurang 10 minit sebelum zuhur. Ketika itu tak boleh kita solat pada ketika itu. Dan disunatkan pula kita tidur. Tidur 10 minit, 15 minit sebelum masuk waktu zuhur. Kan sekarang zuhur lebih kurang 1.20, 1.5 minit kan rehat tu tidurlah kejap. Kan qailullah, itu dipanggil sebagai qailullah. Dan kita dilarang untuk solat kecuali pada hari Jumaat. Sebab apa? Sebab hari Jumaat ni kebanyakan orang datang masjid awal. Jadi dia banyak nak solat, nak menunaikan solat, kan? Supaya apa? Supaya dia dapat banyak beribadah pada hari Jumaat tersebut. Akan tetapi pada hari lain tidak dibenarkan. Tidak boleh. Hari Jumaat saja. Kemudian dan selepas subuh. Makna kata selepas solat subuh tak boleh kita menunaikan apa-apa solat. Tak boleh menunaikan solat hingga matahari kelihatan setinggi sebatang tombak ataupun lembing. Makna kata sembahyang yang tidak dibenarkan waktunya ialah selepas solat fardu subuh. Contohnya subuh pukul 6, kita solat subuh 6.10, 6.20 kita habis solat. Start lepas sembahyang subuh tu kita tak boleh menunaikan solat sehinggalah matahari terbit. Dan juga terbit itu sepanjang, lebih kurang sepanjang lembing, sebatang tombak. Bayangkan, ni bayangkan ni tanah datar kan. Pantai lah, contoh ni pantai. Subuh belum lagi nampak kelihatan. Subuh bila masuk waktu subuh, bila matahari dah kelihatan cahaya dah tu. Cahaya dah tu dah melebari ke ufuk timur. Ada ufuk timur ni, kemudian terbit matahari bila mana matahari dah naik full. Bila matahari dah naik full, waktu syuruk dah masuk. Makna kata tu antara waktu subuh hingga terbit fajar. Kemudian bilakah waktu yang diharamkan ataupun dimakruhkan? Ketika mana dah naik sedikit lagi, sehingga panjang antara ni dengan matahari adalah sebatang tombak, lebih kurang 7 hasta. Ataupun kalau kita nak tengok matahari tu sama besar dengan ketinggian tu. Lebih maknanya jarak antara pantai pemandangan tu dengan matahari bulat tu sama bulat ke bawah ni. Maknanya kata kalau sama tu, maknanya kata dah tu masa dia. Lebih kurang 15 minit selepas syuruk. Sekarang syuruk berapa? 7.21. Jadi waktu 7.21 tu tak boleh kita solat sehingga 7.36, 15 minit lebih kurang macam tu. Dan lepas 7.36 tu masuknya waktu isyraq. Boleh kita solat sunat isyraq. Dan kemudian barulah kita boleh solat sunat duha. Tapi afdalnya solat sunat duha ni ketika lebih kurang pukul 10 lah. Pukul 10 tu yang paling afdal. Sebab apa? Sebab kata Nabi, sebaik solat sunat duha adalah ketika matahari dah terik. Maknanya kata dah panas lah. Itu waktu solat duha. Jadi solat sunat isyraq ni, Nabi kata kalau kita solat subuh berjemaah di masjid, kemudian kita tunggu di masjid sehinggalah waktu isyraq, dan kemudian kita di samping itu kita berzikir. Berzikir jangan solat. Sehinggalah masuknya waktu isyraq, kita solat sunat isyraq, baru boleh balik. Ni bagi orang yang tak bekerja lah. Tapi kalau orang bekerja, boleh dia nak buat solat sunat isyraq di luar ke, di ofis ke, di rumah dan sebagainya. Tapi kalau tak ada apa-apa, boleh tak solat sunat isyraq kat masjid? Buatlah. Tunggu kejap kan. Sampai 7.21, tunggu 15 minit lepas tu, buat solat sunat isyraq, kemudian baru boleh balik. Tetapi antara waktu solat subuh hingga waktu isyraq tu boleh tak kita solat? Jawapannya tak boleh. Solat apa nanti kita akan bincanglah. Itu yang pertama.
Makna kata yang pertama adalah ketika matahari sebelum zuhur. 10 minit, 15 minit sebelum zuhur tak boleh solat. Kemudian yang kedua adalah solat subuh, selepas solat subuh sehingga waktu isyraq. Solat qada. Nanti kita akan bincang. Sabar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tak boleh selepas solat asar sehingga matahari terbenam. Makna kata dah selepas solat kita menunaikan solat fardu asar, kita dah tak boleh melakukan solat sunat sehinggalah masuknya waktu maghrib. Kalau kita sembahyang pukul 6, kan, sembahyang asar pukul 6, boleh tak kita solat sunat qabliyah asar? Jawapan dia boleh. Sebab dia cakap selepas solat asar, selepas kita solat asar, baru tak boleh melakukan apa-apa solat sunat. Tapi kalau kita belum solat asar, kita nak sembahyang sunat qabliyah asar, bolehlah. Walaupun pada waktu matahari hampir nak terbenam, nak masuk dalam waktu maghrib. Begitu yang subuh, pukul 6.45, boleh tak solat sunat qabliyah subuh lagi? Boleh, asalkan belum solat subuh. Tetapi selepas solat subuh ada tak boleh melakukan solat sunat. Itu adalah 3 waktu lah. Ketika 15 minit sebelum zuhur, selepas subuh dan juga selepas asar sehingga masuknya waktu maghrib. Jadi kalau kita tengok kenapa dilarang, kenapa dilarang melakukan solat pada ketika itu? Sebab adanya hadis Sayyidina Amr bin Absah yang diriwayatkan Ahmad dan Muslim. Kalau kita tengok dalam hadis tu mengatakan Rasulullah SAW melarang untuk melakukan 3 waktu solat tersebut. Kerana apa? Kerana ketika matahari naik tu 10 minit, 15 minit sebelum zuhur tu, itu kerana neraka jahanam sedang dinyalakan. Sebab tu dilarang. Neraka jahanam sedang dinyalakan. Dan kenapa dilarang selepas solat subuh? Kerana matahari terbit di antara 2 tanduk syaitan pada ketika itu, dan orang kafir sujud pada ketika itu. Ini tak boleh lah. Dan kemudian kenapa solat asar tak boleh? Selepas solat asar menunaikan solat sunat, kerana pada ketika itu matahari terbenam di antara 2 tanduk syaitan dan orang kafir sujud pada ketika itu. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Hadis ni dikatakan oleh Sayyidina Amr bin Absah. Oleh sebab itu dilarang menurut mazhab Asy-Syafi'i. Jadi ini berdasarkan hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, katanya, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahira hatta tamila syams wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurub hatta taghrubu." Maksudnya terdapat 3 masa yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan solat sunat, untuk melakukan solat dan mengebumikan jenazah. Ketika matahari mulai menyingsing hingga terbit sepenuhnya, ketika matahari rembang iaitu istiwa hingga gelincir iaitu masuk waktu zuhur, dan ketika matahari menguning hinggalah terbenam sepenuhnya. Riwayat Muslim. Oleh sebab itu waktu itu dilarang. Dan solat sunat duha adalah selepas 28 minit selepas waktu syuruk sehinggalah 15 minit sebelum zuhur. Itu waktu duha lah. Jadi boleh melakukan solat sunat duha. Tapi dah 15 minit sebelum tu dah tidak boleh melakukan apa-apa solat sunat. Jadi apa yang solat yang tidak boleh? Dah kita dah tahu waktu dah tu kan, 3 waktu tu. Apa solat yang tidak dibenarkan ketika itu? Juga ni pasal nasi. Belum. Tak maaf.
Jadi apakah solat yang tidak boleh kita lakukan? Jadi tegahan ini bagi solat yang tiada sebab. Solat yang tak ada sebab tak boleh. Seperti apa? Solat sunat mutlak, tak ada sebab. Tak ada sebab tak boleh. Contohnya tak ada sebab seperti solat sunat tasbih yang tak terikat pada waktu yang khusus. Solat sunat yang tak terikat pada waktu yang khusus seperti solat sunat tasbih tak boleh. Itu tak dibenarkan. Banyak waktu nak solat sunat tasbih, tapi dia nak buat waktu tu, tidak dibenarkan. Kemudian yang tidak boleh adalah yang terkemudian, dengan sebab terkemudian. Nanti kita akan bincangkan. Tegahan ini bagi solat yang tiada sebab mendahuluinya atau pengumuman jenazah yang sengaja dilakukan pada ketika itu. Adapun pengumuman yang berlaku secara kebetulan dan bukan disengajakan pada waktu itu, atau solat yang ada sebab mendahuluinya seperti solat sunat wudu, solat menghormati masjid, tahiyatul masjid dan solat qada, tidaklah makruh melakukannya pada masa-masa tersebut. Ini yang tegahan yang dilarang lah. Tegahan yang dilarang ada dua. Yang pertama, jenis solat yang tiada sebab, seperti solat sunat mutlak dan solat sunat tasbih. Kita saja sembahyang. Solat sunat mutlak ni maksudnya apa? Kita nak solat 2 rakaat saja-saja. Itu boleh. Itu tidak dibenarkan pada ketika itu. Dan juga tidak boleh kerana kita solat tu kerana sebab terkemudian. Seperti kita menunaikan solat sunat istikharah. Sebab apa nak solat sunat istikharah ni? Sebab tak tahu nak pilih yang mana. Nak pilih yang Aminah ke nak pilih yang Ramlah? Nama orang tu kan. Aminah ke Ramlah, nak pilih yang mana? Sebab tu sebab yang terkemudian. Jadi kita solat sunat pada ketika itu tidak dibenarkan. Solat sunat istikharah. Jadi solat sunat seperti apa lagi? Ramai yang buat ketika pergi umrah solat sunat ihram. Ketika kita nak menunaikan umrah, kan kita ada miqat di Bir Ali. Contohnya kalau daripada Madinah lah, kita mandi sunat, kemudian kita pakai ihram, kita pergi ke miqat Bir Ali, kan. Kita niat ihram pada ketika itu. Dan tidak boleh kita melakukan solat sunat ihram pada waktu 3 waktu ni. Contoh dia solat asar dekat sana, kan. Masuknya waktu bas sampai ke Masjid Bir Ali tu lepas asar. Dia pun sembahyang fardu asar, kemudian dia sembahyang solat sunat ihram. Boleh tak boleh? Jawapannya tidak boleh. Sebab terkemudian. Terkemudian maksudnya apa? Umrah akan datang. Umrah akan datang, belum lagi buat, tapi dia dah solat sunat dulu. Tak boleh lah. Tetapi kalau sebab yang mendahului, contoh masuk masjid buat solat sunat tahiyatul masjid, boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab dah masuk masjid dulu. Sebab tu dah mendahului dulu. Dah masuk masjid, baru kita solat sunat tahiyatul masjid, dibenarkan. Solat sunat gerhana matahari, boleh tak pada waktu 3 waktu ni? Solat sunat gerhana. Contohnya Jabatan Mufti mengatakan pukul 1 hingga pukul 2 berlakunya gerhana matahari. Jadi kita berkumpul ramai untuk solat sunat gerhana matahari. Boleh tak kita solat sunat gerhana matahari pada ketika itu? 10 minit, 15 minit sebelum waktu zuhur. Jawapan dia boleh. Sebab apa? Sebab dah ada gerhana matahari baru kita solat. Boleh. Tetapi kalau solat sebab terkemudian, seperti kita mohon hajat, kita nak solat sunat hajat selepas waktu subuh, boleh ke tak boleh? Jawapan dia tak boleh. Sebab hajat terkemudian. Hajat yang kita nak tu terkemudian, bukan sebab yang mendahului. Jadi tak boleh pada ketika itu solat sunat hajat, solat sunat ihram, solat sunat istikharah, ataupun solat sunat nak keluar daripada rumah,
Solat untuk musafir. Kita nak musafir lepas subuh, kan ada orang dia solat sunat. Contohnya pergi umrah, perjalanan pergi umrah tu sebelum tu dah azan, dia solat sunat. Tak boleh pada ketika 3 waktu yang dilarang tersebut. Tidak dibenarkan. Akan tetapi kalau sebab yang mendahuluinya, sebab yang mendahuluinya, seperti sujud syukur ataupun sujud tilawah, kita dapat satu kejayaan, kita sujud syukur pada ketika itu, boleh tak boleh? Jawapan dia boleh. Sebab kita dah dapat kejayaan dulu, mendahului, kan? Sebab tu kita sujud syukur. Kita baca Al-Quran sampai menemui ayat, contohnya ayat ke-15 dan surah Sajadah, kita sujud tilawah pada ketika itu, boleh? Sebab mendahului. Apa lagi? Solat jenazah, boleh tak pada ketika itu? Jawapan dia boleh. Nak buat solat jenazah bila? Sebelum Zuhur, contoh. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab orang dia dah mati. Kalau orang dia belum mati, tak boleh solat sunat jenazah. Solat jenazah. Solat gerhana matahari, kan? Solat hari raya, solat minta hujan, kan? Hujan tak turun-turun, jadi sebab itu kita melakukan solat sunat. Jawapannya boleh. Sebab mendahului perkara sunat tersebut. Solat sunat wudu, kita ambil wudu, lepas tu kita solat sunat wudu, boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab kita wudu dulu, ada sebab, baru boleh sembahyang sunat. Tapi kalau tak ada sebab bila? Terkemudian, lepas tu baru ada sebab, tak boleh pada ketika waktu tersebut. Jadi kita dah tahu waktu solat yang dilarang, apa jenis solat yang dilarang, apa jenis solat yang dibolehkan. Kalau solat qada, boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Kalau kita tertinggal solat sunat qabliyah subuh, kita nak buat selepas subuh, boleh tak boleh? Solat sunat ni boleh. Kita nak semayang, datang masjid, tengok Bilal dah iqamat, dia pun imam pun dah semayang, takkan kita nak semayang sunat qabliyah subuh sedangkan ada jemaah? Jadi kita pun ikut jemaah. Selepas habis jemaah tu, kita buat solat sunat qabliyah subuh, boleh ke tak boleh? Confused? Jawapan dia boleh. Boleh. Tapi dengan syarat. Dengan syarat bukan sengaja, kan? Dia dah bangun 5.30, tak apalah, tunggu bila iqamat lah, nanti lepas subuh boleh qada balik. Tu tak dibenarkan. Dia dengan syarat, dia kena bila dia datang tu memang tak sengaja, dan dia memang sebelum ni memang solat sunat qabliyah, kebetulan hari tu dia lambat pula. Bila dia lambat, tengok orang imam dah semayang, jadi selepas itu boleh solat sunat qabliyah subuh, boleh qada balik lah. Tetapi kalau tak ada sengaja lambatkan, tu tak boleh, kan? Lagi apa lagi? Kalau pengumumian jenazah pada ketika itu pun dilarang. Sebab apa? Sebab mungkin matahari terlampau panas pada waktu terpacak tersebut. Tetapi kalau dah tak ada pilihan lain, memang tu waktu dia nak segera, maka dibolehkan pada ketika itu. Ini berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalik." Maksudnya, sesiapa yang terlupa bersolat hendaklah melakukannya apabila teringat. Tiada kafarah untuknya melainkan demikian. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama. Kalau dia nak melakukan solat, contohnya qada, kan, dan dia teringat pada ketika waktu yang terlarang ni, Nabi kata boleh buat. Contohnya kita nak semayang qada subuh selepas waktu subuh, boleh ke tak boleh? Boleh. Buatlah banyak mana pun, 10 kali, 20 kali, 20 rakaat, 30 rakaat, boleh buat, tak ada masalah.
Kalau ada orang larang, marah dia balik. Mana kau belajar? Sebab saya pernah ditegur lah. Selepas solat subuh, saya melakukan solat sunat. Kau dah subuh lah, sebab lambat kita kan. Ada orang tegur saya. Kau semayang apa ni? Apa tak? Semayang sunat Qobliyah lah. Qobliyah tu kan sebelum kau. Yalah, saya kotak. Boleh kau? Dia tanya saya balik. Boleh? Tak ada masalah. Dia pun tak tahu. Jadi kita tegur balik. Sebab pernah berlaku pada zaman Rasulullah, ada seorang sahabat ni, dia nak semayang sunat-sunat Qobliyah, tapi dia datang lambat. Kemudian Nabi tegur dia, semayang apa ni lepas solat subuh? Nabi orang tu kata, aku melakukan solat sunat Qobliyah subuh. Jadi Nabi diam. Diam Nabi tu tak ada melarang. Jadi boleh. Dibolehkan untuk melakukan solat sunat Qobliyah subuh. Kalau kita melakukan tertinggal solat tunai, solat fardu, wajib kita qada. Tapi kalau kita tertinggal solat sunat kita qada. Kita boleh qada. Asalkan solat sunat tersebut solat sunat yang ada waktunya. Seperti solat sunat rawatib. Kan, Qobliyah subuh tertinggal, boleh solat sunat ba'diyah kita selepas itu. Ataupun kita tertinggal solat ba'diyah zuhur, kita melakukan selepas solat asar. Boleh tak boleh? Sedangkan waktu asar dilarang. Jawapan dia boleh. Tak ada masalah. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Surah Taha ayat ke-14. Jadi perkataan apabila teringat dalam hadis menunjukkan bahawa waktu yang disyariatkan bersolat dan masa yang dituntut melakukannya adalah ketika teringat. Sedangkan seseorang mungkin teringatkannya dalam waktu-waktu yang ditegah bersolat. Ini berarti solat tersebut dikecualikan daripada tegahan. Apa yang dikecualikan? Solat yang dikecualikan apa tadi? Solat sunat yang sebab mendahuluinya pada ketika itu. Kita ambil wudu, kita solat sunat wudu, boleh. Kita solat sunat tahiyatul masjid pada waktu itu, boleh. Kita solat sunat gerhana, boleh. Apa lagi solat sunat yang pada waktu ketika itu, kalau sebab mendahuluinya, boleh. Yang tak boleh adalah sebab yang terkemudian. Salat sunat ihram, tak boleh. Kalau sembahyang asar dekat Masjid Pirali sebagai contohnya, tak boleh buat salat sunat ihram, sebab waktu itu adalah waktu yang dilarang. Salat sunat tasbih tak boleh buat. Nak buat malam ataupun waktu yang selain daripada 3 waktu ni. Solat apa? Solat hajat tak boleh. Salat istikharah tak boleh. Apa-apa salat sunat musafir, apa lagi? Apa-apa salat sunat yang sebab yang terkemudian, tak boleh. Kena ingat tau. Kan, kita nak solat ni kita pastikan solat kita tu sebab apa. Dan sebab itu terkemudian ataupun mendahului. Kalau mendahului boleh, terkemudian tidak boleh. Ini berdasarkan hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat 2 rakaat selepas asar. Lalu dia bertanya kepada baginda, baginda bersabda, "Ya binta Abi Umayyah, sa'alti 'an rak'atain ba'da al-'asr, wa innahu atani nasun min 'abdil Qais, fashaghaluni 'an rak'atain allataini ba'da adh-dhuhri, fahuma hatani." Maksudnya, wahai anak perempuan Abu Umayyah. Ni orang perempuan tanya Rasulullah ni, sebab dia melihat Rasulullah mengerjakan solat 2 rakaat selepas asar. Engkau bertanya tentang solat 2 rakaat selepas solat asar. Sebenarnya beberapa orang daripada puak Abdul Qais datang menemuiku dan menyebabkan aku tertinggal solat 2 rakaat selepas zuhur. Justru inilah solat 2 rakaat itu. Makna kata Nabi tertinggal solat sunat ba'diyah zuhur. Sebab apa? Sebab ada tetamu datang. Orang Arab ni, dia kalau tetamu datang, dia akan muliakan. Kita tak. Tetamu datang, kita cepat halau dah.
kan. Tetapi orang Arab dia akan melayani tetamu tersebut kan selama 3 hari. Selepas itu sunat dia melayani. La yu'minu ahadukum hatta yukrim ad-dhaifah. Tidak beriman di antara seseorang tersebut sehinggalah dia mengikram, maknanya menghormati tetamu dia. Jadi orang Arab ni seperti Rasulullah SAW, dia amat menghormati tetamu. Sehingga kan nak solat, dia solat zuhur sahaja, kemudian dia tak sempat solat ba'di asar sebab nak melayani tetamu. Sehinggalah waktu asar Nabi sembahyang, Nabi qada balik solat ba'di zuhur pada waktu asar. Maknanya kata dibolehkan. Jadi berasaskan solat qada ini dikiaskan solat-solat lain yang ada sebab-sebab mendahuluinya. Begitu juga tanah haram Mekah dikecualikan secara mutlak daripada semua tegahan tersebut. Jadi tanah haram Mekah ni kita boleh melakukan apa-apa solat pada waktu tersebut. Kita sebab apa? Sebab di Mekah ni kita nak melakukan ibadah seberapa banyak yang kita boleh. Jadi kita boleh solat sunat pada waktu tersebut, tak ada tegahan. Mekah sekitar mana? Kalau ke hotel pergi Mekah lagi tak? Mekah lagi tanah haram. Asalkan berada di tanah haram, sekeliling tu boleh. Tapi kalau dekat Madinah terkecuali juga tak seperti di Mekah. Contohnya di Madinah kita nak buat solat sunat pada waktu tersebut. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jawapan dia tak boleh. Hanya di Mekah sahaja. Hanya di tanah haram sahaja. Di Madinah tak boleh solat sunat yang terkemudian. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait fa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin." Maksudnya, wahai keturunan Abdul Manaf, jangan kamu larang sesiapa pun melakukan tawaf dan solat di Kaabah ini pada bila-bila masa yang dikehendakinya, sama ada malam ataupun siang. Ini kata Rasulullah. Kalau berada di Mekah, jangan larang sesiapa solat pada waktu ketika itu. Jadi kalau kita tengok di Mekah boleh melakukan solat tersebut. Tetapi kalau di Madinah tak boleh. Sebab apa? Sebab ada larangan daripada Rasulullah tak boleh melakukan solat sunat di Madinah. Jadi kalau di Madinah tak boleh, apatah lagi di Bukut. Lagi tak boleh. Tak boleh. Jadi itu adalah berkenaan dengan waktu makruh bersolat. Ada apa-apa pertanyaan? Okey. Solat sunat qabliyah maghrib. Jadi maknanya yang mana yang satu yang baik sama ada yang tahiyatul masjid ni selepas azan ataupun sebelum. Tak faham soalan je. Tahiyatul masjid. Selepas azan ataupun sebelum yang terbaik. Yang baik lah. Ketika masuk waktu maghrib. Tahiyatul masjid. Contohlah kita datang waktu maghrib. Waktu maghrib azan. Jadi kita nak solat sunat tahiyatul masjid ataupun jawab azan dulu. Contoh. Selepas azan tu boleh lakukan tahiyatul masjid kita. Boleh. Tapi kita lagi digalakkan kita solat sunat qabliyah maghrib. Kalau kita solat sunat qabliyah maghrib, kita akan dapat sekali solat sunat tahiyatul masjid. Faham? Kita kena buat solat sunat qabliyah maghrib lah. Qabliyah maghrib. Niat solat sunat qabliyah maghrib, kita akan dapat sekali solat sunat tahiyatul masjid. Sebab dalam solat sunat tahiyatul masjid ni asalnya daripada hadis, ada orang datang ke masjid terus duduk. Nabi kata bangun untuk solat sunat 2 rakaat. Nabi tak kata solat sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita datang ke masjid, tentu waktu azan, kita menjawab azan terlebih dahulu. Kemudian selepas itu kita solat sunat qabliyah maghrib. Kita akan dapat pahala juga solat sunat tahiyatul masjid.
Tapi kalau kita solat sunat tahiyatul masjid, kita tak dapatlah pahala solat sunat qabliyah maghrib. Tapi kalau kita solat sunat qabliyah maghrib, kita akan dapat sekali pahala solat sunat tahiyatul masjid. Mana satu kali solat dah dapat dua. 2 in 1. Okey, ada apa-apa pertanyaan lagi? Okey. Tahajud boleh? Boleh. Sebab solat sunat tahajud ni adalah sebelum subuh. Subuh boleh. Dan waktu imsak ni adalah waktu fajar kazib, belum masuk waktu subuh lagi. Kalau kita nak makan time puasa pun, kita nak sahur boleh lagi pada ketika itu, waktu imsak. Yang tak boleh adalah bila masuknya waktu subuh. Waktu imsak ni macam waktu signal lah, nak suruh berhenti. Tapi kalau kita nak solat sunat tahajud, bangun lambat kan. Kita bangun lambat, kita nak solat sunat tahajud, belum subuh lagi. Jadi boleh kita melakukan solat sunat tahajud pada ketika itu. Boleh. Macam mana? Sebelum azan. Sebelum azan boleh buat. Selepas azan nak buatlah. Tapi afdal lagi solat sunat qabliyah maghrib. Sebab apabila kita melakukan solat sunat qabliyah maghrib, kita akan dapat sekali solat sunat tahiyatul masjid. Okey. Pada waktu yang makruh ni boleh solat qada. Boleh qada boleh. Qada lah subuh banyak kali pun boleh. Lepas subuh kita qada subuh banyak-banyak boleh. Berapa banyak kita tinggal, 10 tahun, 20 tahun, qada subuh. Mungkin banyak, mungkin sikit kan. Ada orang 20 tahun mengganti. Dan surah macam bila solat sunat, boleh sembahyang sah, tapi tak sempurna lah, sebab tak melakukan yang sunat. Tapi sembahyang tersebut sah, sebab surah selepas Fatihah bukannya rukun. Jadi nak sembahyang tanpa baca surah selepas Fatihah sah, tapi tak sempurna. Kalau mungkin kita nak copek kan, nak sembahyang 10 rakaat ni, banyak nak kena cover ni kan. Terpulang lah, tapi tak dapatlah kesempurnaan. Sembahyang sah, tapi meninggalkan yang sunat rugilah. Okey, orang lelaki tak ada nak tanya? Jelas Jadi kalau tak ada apa-apa pertanyaan, cukup sekadar ini sahaja. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Taala dan yang buruk datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf ada terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Moga-moga dengan perkongsian pada malam ini dapat ilmu lah. Dapat ilmu dan dapat kita amalkan. Dan kita sebelum ni tak tahu kita buat solat sunat pada ketika itu, lepas ni jangan buat. Sebab kalau buat berdosa. Sebab ulama mengatakan adalah makruh tahrim, makruh yang nak kepada haram. Okey. Sakit perut. Okey. Apa? Sembahyang jemaah. Cik keluar berak, keluar ke tandas, buang air besar dah. Kemudian masuk balik, ikut imam balik. Tak boleh. Maknanya kata dia ikutlah saf tu, jemaah tu, tapi dia kena bangun balik sekiranya masuk. Mana boleh kalau dah dua, pada rakaat yang kedua berhenti.
Mana kata bila sambung balik, sambung rakaat yang ketiga. Jawapan tak boleh lah. Kerana kena ulang balik daripada mula. Mana mula dah batal, ulang balik. Masbuk. Dia boleh bersekali dengan jemaah yang sama, tapi dia kena ulang balik solat dia. Umpama dia macam masbuk lah. Sebab dah batal. Syarat perkara yang membatalkan solat ialah apa-apa yang keluar daripada kubur dan dubur. Jadi dah batal sembahyang dia, kena ulang balik solat tersebut. Dia tak sama macam kita tawaf. Kalau kita tawaf, kita boleh start balik pada yang pusingan ketiga tu. Tapi solat tak boleh. Tak boleh. Kita ikut imam lah. Kalau imam rakaat ketiga, kita ikutlah imam. Kemudian imam bagi salam, kita bangun balik. Kira macam masbuk lah. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Nak tutup kan ni? Ada Jadi cukup sekadar ini saja. Saya sudahi majlis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih wa surah As.